kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. Baik, jadi anak-anak kita akan lihat mi'yarut ta'allum, iaitu standard pembelajaran yang mesti anak-anak faham. Dalam tajuk ini Ustazah dah selitkan juga beberapa maklumat tambahan, yang mana maklumat tambahan ini akan mengukuhkan kefahaman tentang tafsir dan takwil. Tapi ini 4 poin yang anak-anak mesti faham dan ambil poin-poin penting. Okey? Yang pertama, zikru mafhum ilmu tafsir wa ilmu ta'wil, iaitu menyebut pengertian tafsir dan ta'wil. So, selepas daripada dengar video ni, anak-anak akan cuba sebut mafhum ilmu tafsir, mafhum ilmu ta'wil. Tidak boleh tidak, mesti dengan kefahaman dan boleh mengeluarkan semula mafhum tersebut. Baik, yang kedua, okey, anak-anak perlu mencapai bayan ahamniyah dirasah ilmu tafsir, iaitu menjelaskan, menerangkan kepentingan mempelajari ilmu tafsir. Dan yang ketiga, tawdih syurut tafsir wa ta'wil, menjelaskan syarat tafsir dan juga ta'wil. Okey, ada syarat-syarat tafsir, ada syarat-syarat ta'wil. Jadi ambillah, okey, mengikut kemampuan anak-anak, okey, untuk memberikan syarat-syarat tersebut. Yang keempat, syarhu adab al-mufassir, iaitu menghuraikan adab-adab pentafsir Al-Quran. Baik, kita tengok yang pertama, mafhum ilmu tafsir. Itu pengertian tafsir. Apa yang dikatakan dengan tafsir? Okey. Baik, kita tengok dari segi lughah, maknahu al-ibanah wal-kashf. Al-ibanah wal-kashf istilahan inda Zarkashi ilmun yafhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayan ma'anihi wa istikhraj ahkamihi wa hukmihi. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan al-ibanah? Al-ibanah ialah penjelasan. Okey. Wal kashfu, penyingkapan. Apa yang dimaksudkan dengan penyingkapan? Iaitu menyingkap makna bagi sesuatu yang sukar untuk difahami. Jadi kita singkap apakah makna ayat Al-Quran tersebut tu dari segi bahasa. Dari segi istilah, okey, dari segi istilah di sisi Zarkashi mentakrifkan, Imam Az-Zarkashi mentakrifkan tafsir adalah ilmun yafhamu bihi kitab Allah, ilmu yang difahami dengannya. Apa yang kita boleh fahami? Kitab Allah al-munazzal, kitab Allah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang membolehkan kita memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bayan ma'anihi wa istikhraj ahkamihi wa hukmihi, dan okey, wa bayan ma'anihi maksudnya menjelaskan makna-maknanya, wa istikhraj ahkamihi mengeluarkan hukum-hukum, wa hukmihi dan hikmahnya. Jadi sebagaimana yang anak-anak belajar tafsir sebelum ini, contohnya dalam beberapa tajuk. Okey, anak-anak boleh faham daripada ayat itu, boleh faham apa makna ayat tersebut, apakah hukum daripada sesuatu ayat, dan apakah hikmah-hikmah yang boleh diambil daripada ayat-ayat itu. Itu tafsir. Baik, apa yang dikatakan dengan ta'wil? Okey, mafhum ilmu ta'wil. Mafhum ilmu ta'wil dari segi bahasa adalah huwa rujuk. Ar-rujuk minal asli. Okey. Yang bermaksud okey, kembali kepada asal.
Asal kalimah takwil daripada awwala. Okey, awal. Kemudian huwa rujuk minal asli, maksudnya apakah maksudnya? Kembali kepada asal. Okey, takwil itu kembali kepada asal. Dari segi istilah, bayan ma yarji'u ilaihi ma'na al-Quran bimuqtadal qawaid wan nazr daqiq. Okey, bimuqtadal qawaid wan nazr ad-daqiq. Okey. Dari segi istilah, bayan ma yarji'u ilaihi ma'na al-Quran bimuqtadal qawaid wan nazr ad-daqiq. Okey, iaitu menjelaskan, okey, menerangkan, bayan menerangkan ma yarji'u ilaihi ma'na al-Quran, menerangkan erti Al-Quran itu, okey, menerangkan apakah yang dimaknakan oleh Al-Quran bimuqtadal qawaid, dengan menepati kaedah-kaedah, okey, dan an-nazru ad-daqiq, menepati kaedah-kaedah dan penelitian yang teliti. Okey, penelitian yang penuh dengan ketelitian. Macam mana tu? An-nazru penelitian, ad-daqiq betul-betul teliti. Okey, dari segi istilah sekali lagi, bayan ma yarji'u ilaihi ma'na al-Quran, menjelaskan apakah makna sebenar bagi Al-Quran, bagi ayat Al-Quran. Ma yarji'u ilaihi ma'na al-Quran. Okey, tadi kan Zah kata yarji'u itu kembali. Apakah makna yang sebenar ingin disampaikan daripada Al-Quran? Bimuqtadal qawaid, dengan menepati kaedah-kaedah, wan nazru ad-daqiq, dan juga okey, penelitian yang teliti. Okey, tengok. Okey, an-nazru, okey, beberapa perkataan. Kita tengok ar-rujuk, apa maksud rujuk? Kembali. Muqtada, menepati. An-nazru, penelitian. Okey, baik. Sekarang ini adalah maklumah zaidah yang Ustazah tambahkan supaya anak-anak dapat memahami lebih jelas apa nak bezakan antara tafsir dan juga takwil. Baik, ini adalah daripada hasil kuliah Syekh Ramadan Al-Buti. Anak-anak boleh search di YouTube. Saya kira bahasanya agak ringkas dan mudah untuk kita membezakan tafsir dan juga takwil. Apakah yang dikatakan oleh Syekh tentang tafsir? Tafsir ialah ibarah anil wasilah biha tasilu ila fahmi makna kitab Allah Ta'ala. Okey, ungkapan yang bermaksud satu perantara yang... Baik, apakah yang dimaksudkan dengan tafsir? Satu ungkapan mengenai al-wasilah, satu perantara, yang mana dengan perantara itu menyampaikan kita kepada makna di dalam kitabullah Ta'ala. Okey, satu ungkapan, tafsir maksudnya satu perantara yang menyampaikan kepada makna yang terdapat dalam kitab Allah Ta'ala. Kita baca tafsir, kita dapat memahami makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Okey, kita buka tafsir surah Al-Kahfi. Anak-anak tingkatan 5 dia akan buka tafsir surah Al-Kahfi, lebih memahami ayat tersebut. Okey, apa yang hendak disampaikan daripada ayat tersebut. Baik. Tafsir lebih umum. Okey, tafsir sifatnya lebih umum sebab tafsir akan menafsirkan ayat Al-Quran dengan makna hakiki, makna yang sebenar. Okey, ayat Al-Quran tu secara zahir kalau dikatakan tumbuhan sujud. Okey, adakah kita, kalau hakiki kita kata betul-betul sujud. Kalau majazi kita kata bukan tumbuhan itu sujud, tapi apa? Tunduk dan patuh. Hakiki maksudnya maksud yang sebenar, majazi maksudnya makna di sebalik sesuatu perkataan. Jadi kalau hakiki dipanggil tafsir,
kalau makna yang majazi juga dipanggil sebagai tafsir. Tetapi jangan pelik apabila sebahagian ulama' nanti, selepas ini akan ada satu lagi slide yang Ustazah tunjukkan, sebagian ulama' mengatakan tafsir ini hanya mentafsirkan makna hakiki sahaja. Okey, baik. Okey, baik. Itu tadi tafsir. Bagaimana pula dengan takwil? Okey. Qala al-Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan maksud takwil ialah ibarah an sarfil kalam an ma'nahu az-zahir ila ma'na akhir yahtamiluhu bimujabi dalil qat'i fil umuril qat'iyah atau dalil zanni fi umuri zanniyah. Okey, satu ungkapan. Takwil adalah satu ungkapan mengenai sarful kalam. Apa makna sarful kalam? Memindahkan satu kalam, satu ayat daripada maknanya yang zahir kepada makna lain yang terkandung di dalamnya, okey, bimujabi dalil qat'i, dengan mewajibkan atau dengan memerlukan dalil qat'i pada perkara-perkara yang qat'iyah seperti perkara akidah, atau dalil zanni pada perkara-perkara zanniyah. Maksudnya apa? Takwil memindahkan ayat daripada makna yang zahir kepada makna yang lain daripada makna zahir itu, tetapi kita pindahkan makna yang lain, okey, yang lebih menepati ayat itu, kita pindahkan mesti ada dalilnya, bimujabi dalil qat'i. Sebab takwil ni, contoh macam tadi Ustazah kata, okey, pokok bersujud. Apa maksud pokok sujud? Kita tak boleh kata makna hakiki. Jadi, daripada makna zahir tadi, secara zahirnya, ya, ayat itu menunjukkan pokok bersujud. Tapi makna yang terkandung di dalam ayat itu ialah tunduk dan patuh. Okey? Jadi, dalil qat'i, kalau berkaitan dalil qat'i, okey, kalau berkaitan perkara qat'i seperti hal akidah, maka perlu dalil qat'i. Okey? Dalil perkara-perkara yang mengenai muamalat, ibadat, okey, yang ada perselisihan di sana, cukup dengan dalil zanni. Baik. Takwil yang kedua, takwil adalah khas. Okey, takwil lebih khusus. Okey, li'annahu sarful ayat an ma'naha al-hakiki ila ma'naha al-majazi. Kerana dia menukarkan ayat dari makna hakiki kepada makna majazi. Tafsir tadi hanya makna hakiki dan majazi, jadi dia lebih umum. Tapi kalau takwil, dia adalah khas. Dia menukarkan makna hakiki kepada makna majazi sahaja. Okey, takwil. Baik. Ada yang dah pening ke? Kalau dah pening, bolehlah pergi minum dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita tengok. Yang ini Ustazah bagi bahasa Melayu je lah. Sebab ini hanya tambahan untuk menerangkan apa beza tafsir dan takwil. Mengikut, tengok dia banyak pendapat ulama'. Okey, anak-anak banyak pendapat ulama'. Kita tengok, saya bacakan satu-satu. Syekh Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan, tafsir ialah berdasarkan huraian dan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama tafsir. Manakala takwil berdasarkan huraian dan dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama tafsir. Okey. Jadi, kita faham tadi Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan tafsir ialah huraian dan dalil-dalil yang disepakati oleh ulama tafsir. Takwil pula adalah huraian dan dalil-dalil yang tidak disepakati oleh ulama tafsir. Okey. Pendapat yang kedua mengatakan, Abu Talib Al-Talabi mengatakan penelitian huraian terhadap maksud ayat Al-Quran yang tersurat, iaitu zahir, tersurat. Itu ayat yang zahir. Kalau Quran kata sedang sujud, maksudnya sujudlah. Pokok sujud, maksudnya sujud. Okey. Baik, kalau takwil,
penelitian huraian terhadap maksud Al-Quran yang tersirat. Maksudnya, kata Abu Talib Al-Talabi, maksudnya takwil ini adalah ayat di sebalik. Maksud ayat Al-Quran di sebalik. Yang zahir itu ada maksud lain yang lebih sampai. Yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. Okey. Imam Al-Baghawi dan Al-Kawashi mengatakan tafsir ialah tumpuan kepada makna zahir ayat Al-Quran semata-mata. Yang ini ulama mengatakan tafsir ni makna zahir semata-mata. Takwil pula adalah melangkau makna zahir ayat kepada maksud lain, iaitu yang di sebalik. Imam Al-Alusi mengatakan tafsir ialah penghuraian terhadap makna yang hampir dengan sesuatu ayat. Okey, takwil pula penghuraian terhadap makna yang jauh dengan sesuatu ayat. Dan saya rasa penerangan perbandingan-perbandingan ini dapat memberi kefahaman kepada kita semua apakah yang dimaksudkan dengan tafsir dan juga tafsir. Baik, kita tengok contoh. Saya bagi contoh. Apa beza terjemahan, tafsir dan juga takwil. Contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Okey, apa maksud ayat tersebut? Okey, kalau terjemahan, kita tengok dalam terjemahan yang kamu selalu baca tu, okey, yang kamu selalu pegang, mushaf yang kamu selalu pegang itu kebanyakannya berserta dengan terjemahan. Okey, maksudnya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan sampailah wara'aitanna saya dahulu sampai ayat akhir. Tafsirnya apabila Allah, kita tengok ayatnya. Ayat terjemah tadi apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa huraiannya? Okey, tafsirnya ini contoh tafsir. Apabila Allah membantumu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan itu yang dihuraikan oleh tafsir untuk menewaskan orang Quraisy. Kemenangan pula dan memberikan kemenangan untuk kembali menguasai kota Mekah. Itu tafsir. Iaitu ayat yang hakiki itu diterjemahkan, dihuraikan maksudnya secara hakiki. Okey, baik. Takwil pula. Okey. Sayyidina Ibnu Abbas menyebut bahawa ayat ini merupakan sebahagian daripada tanda tibanya hari kewafatan Nabi SAW. Syuf, tengok. Berbeza tak takwil dengan tafsir tadi? Takwil memberi makna di sebalik perkara yang hakiki disebut. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan ayat ini merupakan sebahagian daripada tanda tibanya hari kewafatan Nabi. Apa dalilnya? Hal ini kerana apabila Islam sudah mendapat kemenangan, bererti agama ini sudah sempurna. Apabila agama sudah sempurna, bererti tugas Rasulullah akan selesai. Apabila tugas baginda selesai, bererti baginda akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu baginda wafat. Takwil ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas seperti berikut. Kana Umaru yudkhiluni ma'a asyakh Badrin, faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi faqala lima tudkhilu hadha ma'ana wa lana abna'un mithlu, faqala Umar innahu min haythu alimtum, fada'a dhata yawmin fa'adkhalahu ma'ahum fama ru'itu annahu da'ani yawma idhin liyuriyahum. Qala ma taquluna fi qawlillahi ta'ala iza ja'a nasrullahi wal fath. Faqala ba'duhum umirna an nahmudallah wa nastaghfiruhu iza nusirna wa futiha alaina, wa sakata ba'duhum falam yakul syai'an. Faqala li akadzalika taqulu ya ibn Abbas. Faqultu la. Qala fama taqul? Qultu huwa ajalu Rasulillah a'lamahu lah. Qala iza ja'a nasrullahi wal fathu wa dhalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faqala Umar ma a'lamu minha illa ma taqulun. Okey,
terjemahannya. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah membawaku. Membawa siapa? Membawa Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas ini memang mempunyai ilmu Allahumma alimhu ta'wil. Rasulullah pernah berdoa kepadanya. Okey, Umar Al-Khattab pernah membawaku, iaitu Sayyidina Ibnu Abbas ini bermuzakarah dengan panglima-panglima dalam peperangan Badar yang lalu. Sebahagian mereka keheranan lalu bertanya, kenapa engkau membawanya duduk bersama-sama dengan kami? Umurnya sebaya dengan anak-anak kecil kami yang lain. Umar pun menjawab, bukankah kamu sudah tahu ketinggian ilmunya? Kemudian Umar membawaku sekali lagi pada hari yang lain. Aku menyangka pada kali itu beliau ingin menunjukkan keistimewaan yang aku miliki tersebut. Lalu Umar berkata kepada mereka, apa tafsiran kamu semua terhadap firman Allah yang berbunyi, Iza ja'a nasrullahi wal fath? Sebahagian mereka menjawab, kami diperintahkan oleh Allah untuk memanjatkan kesyukuran dan memohon keampunan kepadanya apabila tiba hari kemenangan yang dijanjikan olehnya itu. Sahabat-sahabat Panglima Badar memberikan tafsiran secara hakiki, iaitu Allah memerintahkan untuk memanjatkan kesyukuran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir apabila telah menang. Sebahagian yang lain pula, sebahagian sahabat yang ada di sana pula senyap. Jadi Sayyidina Umar pun bertanya kepadaku, begitukah juga pandanganmu wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Justru apa pendapatmu? Kata Umar, aku berkata, justru apa pendapatmu? Kata Umar. Umar bertanya Sayyidina Ibnu Abbas. Aku berkata, yakni Ibnu Abbas, itu sebenarnya sebahagian tanda bahawa Nabi SAW akan wafat tidak lama lagi. Ini yang dikatakan dengan takwil. Okey, baik. Namun takwil ini mesti ingat perlu ada dalil yang mengiringinya. Perlu ada qarinah, perlu ada sampingan yang menyebabkan takwil itu menjadi takwil yang sahih, bukan takwil yang batil. Jadi anak-anak yang itu yang panjang-panjang diterangkan tadi, sengaja Ustazah panjangkan perbahasan itu supaya natijahnya bukan sekadar kalian faham menghafal maksud makna takwil, menghafal makna tafsir, tapi bila tanya apa maksud tafsir, apa makna takwil, berikan contoh, kita tak dapat. Jadi Ustazah kira itu cukup jelas. Okay, di peringkat kita, apa dia tafsir, apa dia takwil. Sekarang ini kita masuk sambung dalam yang mengikut silibus kita semua. Okey, baik. Kita tengok. Ahamiyah dirasah ilmu tafsir. Apa makna ahamiyatu dirasah ilmu tafsir? Itu kepentingan mempelajari ilmu tafsir. Okey. Beberapa perkataan yang anak-anak pegang, idrak, istikhraj, istinbat. Idrak, mengetahui. Istikhraj, mengeluarkan. Istinbat, menghasilkan. So, yang pertama, kepentingan mempelajari ilmu tafsir. Okey, yang pertama, idrak ma'ani wa ibarat ayatil Quranil Karim. Mengetahui erti dan ungkapan ayat-ayat Al-Quran. Ini penting belajar ilmu tafsir. Mengetahui erti dan ungkapan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita baca tafsir, kita dapat memahami Al-Quran itu dengan lebih jelas dan terperinci. Berbanding kita hanya membaca terjemahan. Okay? Terjemahan itu memang harfin berharfin akan diterjemahkan. Tapi apakah makna dan huraian yang ingin disampaikan melalui Al-Quran itu hanya idrak, ma'ani wa ibarat ayat Al-Quran itu kita hanya dapat melalui ilmu tafsir. Nah, untung orang yang belajar dan mengajar dalam ilmu tafsir. Yang kedua, istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyah min al-Quran al-Karim. Mengeluarkan hukum syarak daripada Al-Quran. Contohnya, wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Okey, dikeluarkan hukum daripada Al-Quran. Bukan sahaja dikeluarkan istinbat. Okey, nak keluarkan hukum kena istinbat sebenarnya, menghasilkan hukum syarak. Ambil macam mana diistinbatkan satu hukum, wa aqimus solah wa atuz zakah. Okey,
macam mana dia menjadi wajib. Fi'il amr, fi'lul amr yadullu 'alal wajib, 'alal wujub. Okey, maka wajib solat, wajib zakat. Itu contoh. Itu semua anak-anak akan belajarlah cara mengeluarkan hukum. Okey, istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah min al-Quran al-Karim. Dari ilmu tafsir mengeluarkan dan menghasilkan hukum syarak daripada Al-Quran. Sebenarnya dalam buku teks tu istikhraj wa istinbat. Mengeluarkan dan menghasilkan hukum syarak daripada Al-Quran Karim. Ingat, idrak, ma'ani wa ibarat. Kemudian daripada Al-Quran Al-Karim, istikhrajul ahkam min Al-Quran, istinbatul ahkam asy-syar'iyyah min Al-Quran Al-Karim. Baik. Syurut tafsir. Okey, syarat-syarat tafsir. Okey. Tafsir bukan sebarangan. Okey. Tafsir bukanlah sesuatu yang sebarangan. Yang pertama, an-naqlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'at taharrus 'anil dha'if wal mawdu'. An-naqlu, dinakalkan, diambil daripada Rasulullah dengan menjaganya. At-taharrus maksudnya menjaga, 'anil dha'if daripada yang lemah, dan mawdu', daripada yang rekaan, daripada hadis-hadis yang lemah dan juga hadis-hadis yang mawdu'. Nak tafsir ni bukannya kita tak boleh ambil sesuatu hadis yang lemah dan juga hadis yang mawdu'. So kita nak berhujah dengannya. Okey, baik. Mawdu' lagi-lagi dah tak boleh. Baik, yang kedua. Okey, syarat tafsir itu mestilah al-akhzu biqaulis sahabi. Okey, mengambil dari kata-kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil daripada kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku sahabat-sahabat baginda merupakan orang-orang yang berada di sekeliling baginda dan mengetahui apa yang berlaku ketika mana turun sesuatu ayat. Jadi kata-kata sahabat ini diambil untuk memberi penerangan yang tepat. Okey, radhiyallahu anhum jami'an. Baik, yang ketiga, al-akhzu bima yaqtadihi al-kalam qanun syar'i. Okey, mengambil apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Al-akhzu bima yaqtadihi al-kalam. Yaqtadihi di situ dimaksudkan. Al-akhzu mengambil apa yang, bima apa yang, yaqtadihi yang dimaksudkan. Okey, al-kalam qanun syar'i yang dimaksudkan oleh ayat itu. Okey, oleh ayat tersebut sebagai undang-undang syarak. Mengambil apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut sebagai undang-undang syarak. Okey, baik. Tengok seterusnya. Al-akhzu bimutlaqil lughah wa adam sarful ayat ila ma la yadullu alaihi kalamul Arab. Okey. Tadi nombor 3 saya ulang mengambil apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut sebagai undang-undang syarak. Syarat kita buat tafsir, kita dah ambil apa yang dimaksudkan oleh ayat. Okey, ayat tersebut okey dijadikan, okey, kita ambil dia sebagai satu undang-undang syarak. Kemudian al-akhzu bi mutlaqil lughah, mengambil okey atau menggunakannya dari sudut bahasa Arab. Ambil terjemahan tu, ambil pentafsiran tu mesti daripada bahasa Arab yang betul. Okey, bi mutlaqil lughah wa adam sarful ayat. Okey, dan bukan memalingkan ayat-ayat tersebut ila ma la yadullu alaihi kalamul Arab, kepada perkara yang tidak dimaksudkan oleh percakapan orang Arab. Okey, ma la yadullu maksudnya yang tidak ditunjukkan. Maksudnya yang tidak ditunjukkan. Ma la yadullu yang tidak ditunjukkan iaitu diungkapkan oleh siapa? Oleh percakapan Arab. Okey, saya ulang. Al-akhzu bi mutlaqil lughah, mengambil atau menggunakan dengan mutlaqil lughah, bahasa Arab. Semata-mata bahasa Arab. Wa adam sarfil ayat, dan tidak menukarkan ayat ila ma la yadullu alaihi,
kepada sesuatu yang tidak ditunjukkan. Apa maksud tidak ditunjukkan? Yang tidak diungkapkan. Alaihi kalam Arab. Oleh percakapan orang Arab. Mesti kita menggunakan ayat. Okey, dari segi susunan ayat, orang Arab masukkan apa? Contohnya dalam ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Kalimah bi itu, ba dekat wamsahu biru'usikum itu, ba itu dari segi orang Arab. Orang Arab guna apa? Okey, dalam Al-Quran disebutkan basuh muka, tangan, kepala, kaki. Okey, mengikut orang Arab, bila waw, adakah itu menunjukkan berturut-turut atau itu tidak menunjukkan maksud apa-apa pun. Jadi di sanalah tafsir itu mesti diambil daripada bahasa Arab dan tidak menukarkan maksud perkataan orang Arab. Kalau orang Arab masukkan itu, mesti ambil itu. Sebab ini menunjukkan mesti orang yang nak tafsir Al-Quran ni orang yang belajar bahasa Arab. Orang yang faham bahasa Arab mengikut maksud orang Arab itu sendiri. Ada juga orang faham bahasa Arab tapi ikut bahasa Melayu. Ikut fahaman orang Melayu. Dia mesti ikut nitaqul Arab, percakapan Arab. Baik. Kita pergi pada syurutut ta'wil. Syarat-syarat ta'wil. Ta'wil ni pun penting. Sebab takut semua orang pandai-pandai nak ta'wil, rupa-rupanya pentakwilannya itu sesat. Baik, tengok. Istiqamatul mu'awwil wassalamatu aqidatihi. Al-mu'awwil, ada maksud al-mu'awwil, orang yang mentakwil. Istiqamah, teguh. Teguhnya mu'awwil, orang yang mentakwil ayat Al-Quran. Wassalamah, sejahtera akidahnya. Sebab takwil ni, bila dia takwil dalam bab akidah, mesti dia ambil dengan dalil yang kuat. Dalil qat'i dari Al-Quran dan Sunnah. Mesti pentakwil itu, kalau dia nak takwil, mesti orang yang takwil tu orang yang teguh dan sejahtera akidahnya. Kalau akidahnya bukan Islam, akidahnya goyah, tak payahlah tengok takwil dia, merepeklah semua tu. Ya. Okey. Yang kedua, an yakuna maknal mu'awwal. Tadi mu'awwil, ini mu'awwal. Mu'awwal, perkara yang ditakwilkan. Okey. Atau perkataan yang ditakwilkan. Okey. An yakuna maknal mu'awwal mimma yumkin istinbatuhu minan nas. Erti perkataan yang ditakwilkan adalah daripada perkataan an yakuna maknal mu'awwil erti perkataan yang ditakwilkan adalah mimma yumkin, adalah perkara yang mungkin, yang boleh istinbatuhu, yang boleh dikeluarkan daripada nas Al-Quran. Perkara yang ditakwilkan itu mestilah perkara yang boleh dikeluarkan nasnya daripada Al-Quran. Takwil, mana nas Al-Qurannya? Kamu kata begini maksud di sebalik ayat ini. Mana nas Al-Quran yang menguatkan takwil kamu? Kamu tak boleh takwil kosong. Okey. Baik. Seterusnya yang ketiga. An yakuna al-mu'awwil aliman bil lughatil arabiyyah wa qawaidiha wa alfaziha. Mestilah mu'awwil, orang yang mentakwil itu orang yang aliman, orang yang tahu, orang yang alim dengan bahasa Arab. Okey. Sesuai orang yang mengetahui bahasa Arab dari segi kaedah-kaedahnya, kawaidnya, nahwu sarafnya, perletakan ayatnya, wa alfazuha, dan lafaz-lafaznya. Okey. Semua ramai orang yang tahu bahasa Arab, tapi tak ramai yang tahu kaedah susunan nahwu sarafnya betul ataupun tidak, perletakan huruf ini membawa maksud apa, baris ini dan sebagainya.
Okey, bukan mudah. Maksudnya untuk mentakwil ayat ini betapa ulama meletakkan dia punya syarat itu sangat ketat sebenarnya. Okey. Baik, yang keempat, an yakuna al-hukmul mustanbat an tariqit ta'wil munasiban limabadi'il Islam. An yakuna al-hukmu al-mustanbitu an tariq al-mustanbat an tariqit ta'wil munasiban limabadi'il Islam. Okey. Hukum yang dikeluarkan, al-hukmu al-mustanbat, hukum yang dikeluarkan atau dihasilkan antari kita takwil, melalui cara takwil. Okey, ulama buat takwil dan daripada takwil itu keluar hukum. Okey, mestilah munasiban. Maksud munasiban, selari limabadi Islam, selari dengan dasar-dasar Islam. Kalau dia takwilkan hijab, contohlah keluar takwil, hijab ini hanya wajib bagi negara Arab sebab Arab ini panas kering, tapi di Malaysia ini cuacanya iklim khatulistiwa, jadi orang perempuan akan berpeluh-peluh. Jadi ini menunjukkan ini contoh ini menunjukkan tidak wajib bagi orang Islam, bagi orang perempuan Malaysia untuk pakai tudung. Ini contoh. Nampak macam tafsir kan? Itu sebenarnya tafsir yang salah. Tapi kalau sampai kepada takwil begitu, maka ia dah keluar daripada dasar-dasar Islam. Dah keluar daripada hukum syarak. Maka tidak boleh diterima. Ataupun ditakwilkan, mana tahu na'udzubillah ditakwilkan bahawa Tuhan lain sama dengan Tuhan kita. Itu semua adalah sesuatu yang keluar daripada mabadi' al-Islam. Okey. Jadi perhati betul-betul takwil. Okey. Seterusnya, saya kira ini yang terakhir, adab al-mufassir. Apa makna al-mufassir? Al-mufassir orang yang mentafsir. Pentafsir itu sendiri. Okey, anak-anak yang bercita-cita untuk menjadi pentafsir, Syekh Ali As-Sabuni, siapa lagi, ulama-ulama tafsir yang lain, kena ada ini, adab mentafsir. Yang pertama, an yuhsinan niyah, niat yang baik. Sebab apa? Hanya dengan niat yang baik akan menghasilkan ilmu yang tulen, yang bersih. Okey, ancaman kita hari ini, sistem Islam dia menuntut supaya tafsir itu ditafsirkan oleh orang perempuan. Dia kata apa? Mesti ada tafsir versi baru yang ditafsirkan oleh perempuan kerana kebanyakan hukum dalam Al-Quran itu berat sebelah. Sebab selama ni yang tafsir tu orang lelaki. Gitu pula ya. Okay, dia nak menuntut persamaan gender lah tu. Baik. Hujan ni ya. Okay, diharap suara Ustazah dengar lah. Baik, yang kedua, an yajhara bil haqq, menyatakan kebenaran. Okey, tafsir-tafsir ayat, jumpa sesuatu mesti nyatakan kebenarannya. Okey, baik. An yakuna mutawaddi'an, mesti orang yang merendah diri. Okey, lebih-lebih lagi lah, memanglah kalau orang yang membawa Al-Quran dalam diri dia, lebih lagi mentafsirkan, mesti ada jadi orang yang merendah diri, yang tidak ego dengan ilmunya. Yang seterusnya, sunal i'dad wal ada. Okey, persediaan dan tugas mentafsir yang baik. I'dad, persediaan. Ada, pelaksanaan. Tugasan mentafsir itu dilakukan dengan baik. Persediaan untuk tafsir dan pelaksanaan tafsir dilakukan dengan baik. An yatahalla bitta'anni fi hadisihi. Okey, an yatahalla mempunyai at-ta'anni, sifat teliti dalam perbicaraannya. Rupa-rupanya orang yang mentafsir ni, dia bukan main cakap aja, cakapnya teliti. Okey, dihiasi percakapannya dengan ketelitian. At-ta'anni itu teliti. Sebelum dia
mengajar, sebelum dia keluarkan sesuatu tafsir, dia rujuk dulu, teliti dahulu. Bila cakap pun menggunakan bahasa yang paling baik, yang mudah untuk difahami. Baik. An yataharra as-sidqu fin naqli. Maksudnya, okey, mencari kebenaran. Yataharra, mencari kebenaran. Okey, an yataharra, mencari as-sidq, mencari kebenaran fin naqli, dalam perbicaraannya. Okey, mencari kebenaran. Yang terakhir, an yatakhallaq bil akhlaqil karimah. Mestilah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini bukan sahaja kepada pentafsir anak-anak, ini juga kepada orang yang belajar ilmu tafsir. Ini semua mesti dipegang oleh kita. Kalau anak-anak tak ingat semua pun, ingatlah dalam 3, niat yang baik, menyatakan kebenaran, berakhlak dengan baik. Okey, baik. InsyaAllah, saya kira ini adalah slide yang terakhir. Jadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, anak-anak yang ada masalah, okey, boleh PM Ustazah. Okey, dan ulanglah video ini. Semoga memberi manfaat kepada pendengar yang sama-sama juga mendengar video ini. Jika ada kesilapan dalam kebetulan Ustazah, mohon diperbetulkan. Ya anak-anak, wa malazzatu illa ba'da ta'bi. Maksudnya tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Anak-anak tak akan dapat nikmat ilmu ini kecuali anak-anak telah berpayah-payah, berlelah-lelah untuk memahaminya. Kalau setakat anak-anak tanda, tanpa ada kajian, tanpa buat latihan, tanpa hafalan, maka ilmu itu kurang nikmatnya. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Okey, Ustazah akan berikan latihan melalui grup. Boleh tengok pada grup WhatsApp masing-masing.